Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah dapat jumpa lagi pada malam ni. Dan malam ni macam biasa kita baca apa? Nawar Ganti. Bagi saya masa seminit sekejap Saya nak ajak kawan-kawan online ni belajar sama. Sebab mereka nak ikut kelas ni. Jadi saya tak ada pilihan lah, tak apalah. Nanti saya share link. Apa dia tak boleh paste ni? Allah Allah. Kejap. Boleh masa sikit. Muka tu apa? Ada kitab tak? Muka apa tengok? Nak sambung? 5? Pasal yang keempat. Oh, pasal yang keempat. Sekejap. Pasal yang keempat ada yang menyampaikan yang saya lihat dia dah keluar kerja yang besar. Dia kata macam baru. Bukan saya, Izat. Okey, tengok. Tengok tanda kat mana? 38. 38. Yang nombor 3. Pasal yang ketiga. Surat 38 nombor 3. Bahawasanya yang memakan. Ayolah. Bahawasanya. Okey, itulah. Kita baca dulu. Okey. Muka surat kita tengok Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 38. Perkara yang ketiga. Jadi bila orang masuk betul-betul ni, saya tak boleh nak setting apa-apa. Yang payah sikit bila ada admin. Kita nak, kalau ada admin dia akan buat semua ni. Tapi admin tak boleh commit. Diorang kata nak jadi admin, tapi saya kata boleh commit tak? Pergi tadi saya ada 3 kelas. Boleh bagi link every time. Tak boleh, banyak urusan. Tak boleh lah. Saya kena buat sendiri.
Okey, tak apa. Kita buatlah apa yang kita mampu. Okey, online boleh dengar suara saya Okey. Tolong respon sikit dekat teks online. Boleh dengar suara tak? Okey, saya nak tutup suara Okey. Ini bab pada menyatakan apa ni? Pada menyatakan perut. Pada menyatakan perut. Ini masih lagi dalam perkara 7 anggota. Dalam perkara 7 anggota. Jadi dia bab yang dia ada 7 anggota. Dan kita dah sampai pada anggota keempat, nama dia perut. Yang kita berhenti. Bila berhenti ni? Lama sangat Ada tarikh tak? 3 bulan 10 tahun lepas lah. Lama sangat tu. Betul? Bahawa saja ini dikata apa ni? Apakah akibat apabila seorang itu makan benda yang haram dan syubhat? Apa akibat dia? Dia kata akibatnya pada 3 perkara. Apa? Pertama dia kata, hendaklah kau bimbang akan siksa Allah. Itu muka surat 36, 37. Perkara kedua yang atas tu, yang makan dan makanan yang haram yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia akan ibadat. Sekarang kita baca yang ketiga. Bahawasanya dia maksudnya apa? Sesungguhnya yang memakan dan makanan akan makanan yang haram dan syubhat. Syubhat ni maksud apa? Tak clear. Halal ke haram ni? Halal ke haram? Ada logo halal, tapi cerita macam-macam. Ada orang kata ada dia babi dah ada gitu. Jadi hati kita dah goyang. Kita kata halal ke tak halal ni? Tak yakin. Cerita dekat WhatsApp, dekat internet macam-macam. Jadi masa tu waktu syubhat, jatuh syubhat. Mana kita kalau makan haram. Jangan gantung pada logo halal. Halal ni logo dia boleh cop kalau nak cop Kadang ada orang berani dia cop terus. Dahsyat. Mereka berniaga ni, orang bukan Islam ni, mereka berani mereka tahu denda dia banyak-banyak boleh bayar. Gitu je, bayar denda dia. Apa, dia dah untung berapa ratus ribu, dia bayar denda 5,000, 30,000, tak ada masalah bagi mereka. Jadi kita lah kena nilai. Kadang-kadang kita tengok kedai ada perempuan pakai tudung kerja je, kita kata halal. Macam dekat ANR, dekat mana-mana kan. Kedai ni, kita nampak, kita syak. Kadang kita perasan ada orang Cina hantar, bukan Islam, hantar makanan kat belakang, barang mentah. Dia tanya, ni kedai orang Islam ke? Dia kata bukan. You, saya kerja pak. Ni dia kerja tu, dia pakai tudung. Kita ni tak ambil kisah, tak ambil tahu makanan haram ni. Makanan tu halal tak halal tahu tak akibat dia apa ni? Hanya satu tu siksa neraka. Yang dua ni tak diberi petunjuk. Kalau dia beramal pun Allah tak terima. Ini nombor dua. Ini nombor tiga dia kata apa ni? Ditegahkan daripada mengerja kebajikan. Itu rasa nak baca Quran malas, nak zikir tak nak pergi masjid tak nak zikir lama sikit kat masjid tak nak sembahyang sunat tak nak. Kenapa tak nak ni? Dia tegah. Kenapa dia tegah? Makan itu dia tak tengok. Makan dia tak tengok. Saya pernah dulu kerja bilik khusus. Yang pengandu khusus ni sediakan kami bilik tu hotel. Yang saya tanya reception, bilik ni berapa ratus malam? 960. Memang dalam bilik ni ada internet, ada peti ais, ada buah, semua lengkap dalam peti ais kan. Ni bilik mahal. Duduk 2 orang. Yang partner saya duduk tu, yang ada satu budak ni, engineer ni, dia kata, bang, apa nak bawa rumah, bawa lah. Saya nak balik lah, saya tolong tidur sini. Tapi saya tak dapat bawa rumah saya. Bilik tu harga dia 960, mahal. Tilap dia tepat ni. Tapi yang sedihnya bila khusus, bila tengah hari dibawa van, dibawa kita makan restoran yang besar tapi lalu Cina. Itu yang sedih tu. Dan beberapa orang kami tak makan. Saya komplain dengan penganjur.
Saya email dia dengan penganjur, kenapa dia bawa saya kedai ni? Dia kata tak ada orang beritahu. Maknanya tak ada orang yang daripada company kami yang arrange nama-nama budak ni tak beritahu kalau makan minum tak boleh di sini, tak beritahu. Dan dia ingat boleh. Saya reply balik, saya kata you punya knowledge on Malaysia punya budaya ni very bad. Takkan you tak tahu dia Muslim, betul tak? Kami tak makan ni. Tu orang boleh tengok, kedai ni ada yang masuk ambil OT makan OT je. Saya tengok ada kawan kita belasah ayam dulu. Saya tak tahulah, terpulang lah, aku tak faham macam mana kan. Akademik yang tinggi, ada degree engineering, ada master engineering, ada setengah tu ada PhD engineering, panggil doktor, tapi tangan ni fail. Kenapa kita tak nak? Buat benda begini, Allah tegah daripada kebaikan. Nak buat rasa malas kan? Orang faham benda haram tu je, dah babi, anjing kan, daging nak sembelih. Banyak benda haram yang dia buat tak sedar. Orang sembahyang Jumaat, orang sedekah nasi lemak. Orang masjid dah tulis lah, satu kertas letak atas, ambil satu saja. Berapa ramai orang ambil 3, orang balik. Tahu tak 2 tu haram? Sedar tak 2 tu haram? Tak ada. Bagi anak makan, bagi bini makan. Dia dah arahan dia ambil satu. Maknanya dah halalkan untuk bagi pada orang ramai ni satu-satu, seorang satu. Kecuali orang dah balik, tengok ramai, dia kata, bang ambil lah bang, macam mana ambil? Ni kan siapa nak makan ni? Waktu tu dah ambil 5, 6 ambil lah, tak apa. Sama macam bulan puasa, orang tak berbual-bual, ambil satu saja. Ada yang buka dengan bubur haram pun ada, ambil 3, sorok belakang sejadah, nampak macam satu, bawa balik. 2 tu haram. Tak sedar kau tu ni. Tak sedar. Jadi itu yang kita bimbang. Kita bimbang apa? Kita bimbang dia makan benda haram. Kita bimbang dia makan benda haram. Ikutlah arahan masjid, mesti kata apa? Saya tak tahulah. Ramai memang kita nampak masyarakat kita ni dia tak kisah. Itu yang keluar dekat dekat komplek-komplek ada kedai kan, kedai-kedai ayam apa benda dah nama macam-macam lah. Logo halal pun tak ada. Saya saja tanya, ni ada logo halal? Tak ada. Kita pergi tempat-tempat lain yang badan-badan kita tak tahu kan. Dia tanya, yang kerja ni budak Melayu tapi bukan budak Semenanjung lah. Saya tanya, kedai ni halal ke? Ada logo halal? Dia kata logo halal tu apa? Dia pun tak tahu logo halal tu apa. Lagi teruk. Tapi tengok depan, budak orang Melayu je yang makan. At least apply logo halal ke, ada segi halal, at least lah kalau kita kata nak. Tapi pada saya tak ragu. Saya lah, orang lain terpulang lah, kau yakin dia lah makan. Kenapa? Dia punya akibat yang menakutkan. Ditahan kebajikan. Itu kalau zat dia halal, zat dia haram. Kalau sumber dia haram, dia dapat duit halal, pergi beli makanan, itu pasal dia haram. Ditahan kebajikan. Apa kebajikan? Apa-apa benda baik lah. Semayang pun rasa tak khusyuk, qada semayang tak nak buat, nak baca Quran tak nak mengaji tak nak datang masjid tak nak dengar padu ain tak nak. Dia kata kenapa aku ni macam tak rasa nak pergi belajar. Aku tengok korang ni rajin betul belajar lah. Tapi bila cakap dengan orang kata, ustaz saya ni jahil. Jahil buatlah sesuatu, betul tak? Dah kata jahil, pergilah buat sesuatu, pergi belajar. Tapi pelik kenapa hati ni macam tak nak, hati ni macam tak kuat. Dia tak sedar antara punca dia adalah makan dia. Makan dia. Lepas tu kalau kita tak peduli pasal makan, dia ada kesan pada amalan kita. Kalau tak peduli pasal makan lah, dia tertahan kebajikan, semayang tak khusyuk, antara punca dia lah makan. Dan jika mengerjakan dia, katakanlah dia boleh buat kebajikan, ni makan benda haram ni, makan sumber haram, makan benda haram, kerja tempat-tempat haram, dapat gaji pun gaji haram. Ni ramai orang kerja tempat haram tak sebut dah, banyak. Kerja tempat haram, dapat gaji tu mestilah haram. Kerja tempat orang Islam boleh kerja, dapat duit, tanggung keluarga.
Takut anak-anak ni dia jadi tak baik. Besar nanti dia tak baik. Bukan besar, kecil pun dah nampak dah tak baik dia. Ganas semacam kadang-kadang sampai cikgu suruh tukar sekolah tadika. Ada juga yang berlaku yang cerita saya ni. Tukar tadika ni cikgu tak nak pula. Dia kata budak ni ganas betul. Dia kata saya tak boleh kawal. Dia baling batu dekat kepala orang, kepala cikgu. Oh, tak tahu dia nama apa ni. Dahsyat, ganas lah, nampak ganas. Kadang-kadang kita kena check balik apa kita bagi makan kat dia. Mungkin apa kita bagi makan kat bini kita masa dia mengandung. Mungkin apa watak kita buat pasal bini kita mengandung. Mungkin dia ada efek kadang-kadang kat situ. Tu nak kena hati-hati. Ramai yang orang tak peduli. Betul dia kata tak peduli. Sehingga dia katakan diberi ancaman. Apa ancaman tu? Jika dia mengerjakan kebajikan, akan dia nescaya tiada diterima. Allah tolak. Orang makan benda haram ni, Allah tolak dia punya amalan. Tak sah. Nanti mati besok saya kata 2 hari lepas saya kata dekat Balai Polis Pandan. Dulu masa belajar dulu saya cakap dulu kat sini, saya cakap dah guru kami suruh buat tangan sini. Dia kata kau kena ingat apa aku buat ni, letak sini. Dia kata ambil tangan letak kat sini. Nanti kau rasa nadi tu. Duk. Kau rasa nadi. Dia kata apa? Nanti bila engkau mati, roh ni akan dicabut daripada kaki. Cabut keluar. Lepas tu kaki yang mula-mula tersejuk. Kaki. Sampai sini, sampai perut akan berlombang. Sampai dada akan berombak. Nanti kita kata dada akan berombak. Bila roh tu sampai sini, dia dah sempit. Dia nak semua dah tumpu sini nak keluar. Macam paip kecil datang daripada paip besar, dia akan bunyi. Dia tu. Tu. Orang kata berkeruh. Macam lembu nak kesembelih nak mati tu. Lembu kesembelih tu. Nyala sini bunyi. Tu. Bunyi tu. Bila roh tu sampai sini, 2 jari ni sampai kat sini, guru kata apa? Engkau tak nampak dah apa benda yang kau nampak kat dunia. Masa tu pandangan dunia dah tutup. Dah habis dah. Tutup. Anak tak nampak, katil hospital tak nampak, lampu operation teater tak nampak, bini menangis sebelah tak nampak. Kalau mati aksiden kereta keliling tak nampak, ambulans tak nampak, polis tak nampak. Waktu sampai roh kat sini, apa yang nampak? Buku amal. Apa yang nampak? Buku amal dan tempat dia nak pergi. Kubur dia lah, kubur dia macam mana? Kalau orang ni beriman nampaklah kubur ni taman syurga, warna hijau, taman indah. Waktu tu dia redha nak mati. Kenapa? Dia nampak nak pergi tempat bagus ni. Na'udzubillah, mereka yang gagal dalam kehidupan dia. Nampak apa? Nampak gaun neraka. Kenapa nampak gaun neraka? Dia nampak buku amal kosong. Tengok semayang tak ada. Tanya malaikat, kenapa kau tak cakap semayang aku? Aku semayang. Mereka kata, bila kau semayang? Aku semayang. Kau semayang tak sah tau. Baru nampak, syarat rukun salah. Takbir salah, rukuk salah, wuduk salah, mana wajib tak erti. Waktu tu dia kata apa? Rabbi. Dia mengadu dengan Tuhan. Rabbi irji'un. Dia jerit kuat. Orang lain tak dengar. Kenapa? Waktu roh sampai sini, mata dia tutup. Nampak apa? Nampak benda-benda yang alam gaib ni lah. Rabbi irji'un. Balikkan aku balik ke Sungai Cekali. Balik aku balik ke Sungai Cekali. Balik aku balik ke ulangan. Irji'un. Kembali kau balik. Sebab apa? Dia nampak nak mati. Ini surah Al-Mu'minun ayat 99. Surah Al-Mu'minun ayat 100. La'alli a'malu soliha fima taraktu. Dia kata apa? La'alli a'malu soliha. Supaya aku dapat buat amal soleh yang aku tinggalkan dahulu kat muka bumi. Dia menjerit tau. Dia menangis, dia merau. Rabbi irji'un. Pulang aku balik ke muka bumi. Kenapa? Dia nampak dah. Aku dah nampak benda lain ni. Nampak dah malaikat turun nak ambil dia punya roh untuk dibawa kepada Allah. Dia nampak semua tu. Dan malaikat dah pegang bahu dia. Tu tempat engkau. Tu tempat engkau. Dia nampak apa? Dia nampak gaun neraka. Dia nampak jurang yang dalam penuh dengan api. Itu tempat engkau. Waktu tu orang-orang yang ingkar hatta iza jaa ahadakumul maut
Qala rabbi, kafir tu dalam ayat tu makna ingkar. Qala rabbirji'un, betul tak Musa'in? Tak, kadang-kadang terlupa ayat ni. Orang-orang ingkar hatta idza ja'alukum maut, orang ingkar sekali nak mati dia akan kata qala rabbirji'un. Apa dia kata? Dia kata boleh, Allah balikkan aku cepat, aku tak nak mati, balik. Kenapa? Kenapa? Allah tanya kenapa? La'alli amalu solihati ma taraktu, ayat 100. Tengok Musa'in cek kalau salah. La'alli amalu solihati ma taraktu, aku nak buat amal soleh yang aku tinggalkan. Dia nampak semayang tak qada, dia nampak Quran tak baca, dia nampak 3 tahun tak semayang, dia nampak 5 tahun tak semayang, waktu sekolah dia tak qada. 5 tahun ni sama dengan berapa? 9,000 waktu. Tahu 9,000 waktu? Tabung ni macam berat sendiri. Dahsyat korang. Korang tak tolak dia gerak sendiri. La'alli amalu solihah fi mataratu, aku nak buat ya Allah amalan yang aku tinggalkan. Waktu tu mak tak dengar, anak tak dengar, hospital tak dengar, doktor pakar tak dengar, siapa tak dengar. Dia seorang yang cakap. Sebab apa? Dia ada alam lain. Dan dia bercakap bukan dengan mulut, dia bercakap dengan mulut dia tapi dekat alam lain yang orang tak nampak. Ada juga yang dizahirkan sebab jadi peringatan kepada orang lain, tapi kebanyakannya tak dizahirkan. Kenapa? Dia dah berada alam lain. Bila roh itu sampai di warah. Ini Allah jawab dalam ayat tu, innaha kalimatun huwa qabiluha. Kalla, tidak sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qabiluha, sesungguhnya itu hanyalah kalimah engkau takkan buat. Wa min waraihim barzahun, apa lagi Musa'in? Ila yaumi yub'atsun, engkau akan dihantar ke barzah, di depan mereka ada barzah dan mereka akan hidup di sana sampai hari pembalasan. Waktu tu Allah Ta'ala dah tak peduli dah. Engkau tak nak qada semayang ke, kau punya pasal ini waktu kau akan sampai. Kita tak jaga makan, kita main tam. Kita main tam tau. Anak buah bawa coklat dari luar negara, memang tak ada luar halal. Tak ada benda luar negara lagi dah tak jaga, betul tak? Kita pun makan dengan seronok. Tahu tak halal tak halal? Entah. Halal kot, dia boleh main kod-kod. Dia main kod-kod tau. Sedangkan bila masuk perut dia, Allah tak terima amal dia. Masuk perut dia, Allah tak terima kebajikan dia. Tahan pada kebajikan. Kalau buat apa Allah terima. Sedekah masjid Allah tak terima. Hantar nasi Allah tak terima kebajikan. Kenapa? Dia makan benda haram atau benda syubhat. Ni kadang-kadang orang hidup dengan rasuah pun ada juga. Kau nak projek? Okey, aku dapatkan. Nak, kau nak projek? Okey, aku ada kabel. Kita cakap dengan kabel. Okey, bang, bagi dia. Nanti dia akan bagi abang 10% daripada nilai projek. Kita jadi perasuah tengah. Tahu? Orang tengah yang menguruskan rasuah. Okey bang, nak projek. Orang tu setuju. Projek ni 5 juta, abang kena bagi dia 5% cash. Sign je, letter award, abang kena pay in. Okey, setuju. Kita jadi orang tengah. Ni ramai orang buat tau. Ramai orang buat ni. Saya kenal kadang orang yang buat ni. Jadi dia pun dapat commission. Nanti yang dapat projek ni, bagilah dia 2% ke 1% ke berapa% lah bagi. Sekali dapat 500,000. Sekali dapat, kalau nilai projek tu 80 juta, memang besar nilai dia. Dia pun senang hati dia. Dia kata rezeki je bijak. Itu bukan rezeki bijak, itu neraka terpijak. Kenapa? Rasulullah dah sebut kan, pemberi rasuah dan penerima rasuah itu ahli neraka. Direct Allah sebut kan. Dan dia boleh jadi orang tengah yang menguruskan tanpa rasa apa-apa. Dia kata dengan kontraktor Cina kadang Melayu pun ya, boss, we need something to lobby to get the project out and given to you, awarded to you. We need some money to lobby. Itu bukan di lobby bang, itu di rasuah. Tahu? Orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit, dia erase lah. Dia erase je. Allah, tahu tak apa jadi? Allah tak terima kebajikan dia. Lepas tu dia malas nak semayang pun lebih kurang, ini lebih kurang.
baca Quran pun tak nak, selawat pun tak nak, apa pun tak nak. Apa jadi? Rabbi irji'un. Ayat-ayat ni. Sebab tu jangan makan benda haram. Jangan makan benda tak yakin. Ni order-order makanan-makanan online ni halal ke? Kita pun tak tahu kan. Kalau kita tahu company ni company orang Islam, company Melayu, belilah, tak apalah, support dia orang. Akibat dia sangat teruk tau. Ditahan kebajikan walaupun dia diterima. Okey. Nanti kita cakap apa? Kalau tak jaga makan, nanti menyebabkan amalan kita tertahan. Kalau tak jaga makan, nanti kita punya apa berlaku nanti, kita kebajikan tidak diterima. Tak takut ke bang? Tak takut ke nak mati nanti tengok buku amalan kosong? Sebab apa? Makan benda haram. Tak takut ke kalau tak makan benda haram pun amalan tak ada? Mandi wajib salah. Tak takut ke? Wuduk salah. Tak bimbang ke? Guru kata mu tak nak belajar, tak apa, mu jangan terbeliak mata nanti. Terbeliak mata apa? Semayang pun tak ada lah. Wuduk tak reti, mandi wajib tak pandai, syarat sah tak pandai, padu tak pandai, penyebab mandi wajib tak reti. Dia ingatkan dia reti, dia dah belajar dekat sekolah rendah, dia ingat dia reti, bila tanya apa benda pun tak reti. Tauhid tak faham. Apa maksud beriman pada Rasul? Apa yang kena diimankan? Tak boleh hurai. Hukum akal, hukum adat, hukum syarat, hukum adat jangan tanyalah. Itu lagi jauh. Tak pandai. Mana iman dia sah? Percaya pada qada dan qadar. Apa qada, apa qadar? Pun tak reti. Betul nak baca tauhid. Bila tak reti nak yakin apa? Benda pun tak reti. Betul. Dia nak yakin ni ada benda kita nak yakin. Apa dia ilmu tu? Maklumat dia. Perkara tu kita yakin. Supaya sah ibadat kita. Ini kalau rukun tauhid, rukun iman pun tak pandai, jadi apa? Walaupun dikemumikan dekat perkumpulan orang Islam, hakikatnya apa? Hakikatnya kufur lah sebab rukun iman gagal. Walaupun malam nanti orang buat tahlil online, akibatnya dicap dia mati kufur. Kenapa? Rukun iman ni kalau salah, out you go. You are not in the list. You are not in the list of Muslim. Jangan main-main tau. Saya kelas online hari Khamis, kita tengah baca bab Ridah, Risalatul Ridah, kitab Ayah Cik, pengarang Ayah Cik Al-Qadahi. Saya baca bab tu lah. Sebenarnya baca paku iman, tapi bila dia katakan wajib usulu itu hendaklah masuk Islam dan menjaga perkara membinasa, kitab tu nipis. Saya tambah sikit satu nota di kitab lain, bab Ridah. Tahu tak bab Ridah tu dia cakap macam-macam. Ridah ni murtad lah. Dia cakap kalau orang itu mengatakan Tuhan itu 3, murtadlah dia walaupun nak lulus peksa. Kita kata apa hal lulus peksa ni? Kenapa? Mungkin zaman ayah Cik Ngah ni yang dah meninggal ni, ayah Cik Kedah ni, mungkin dia dengar orang-orang Melayu yang pergi belajar overseas ni, dia nak ambil hati pensyarah dia angguk pada agama Kristian. Oh, ni menakutkan. Pada ni yang ni dah lulus peksa. Pensyarah ni Kristian. Lepas tu kita hantar anak-anak kita belajar dengan orang bukan Islam ni, kita kena nasihat anak kita jaga-jaga akidah. Kalau dia kata apa? Well, you are Muslim, I'm Christian, but you don't worry, every religion is the same. Dia kata, apa maksud dia? Semua agama adalah sama. Ini pensyarah ni, ni yang boleh luluskan kita, boleh gagalkan kita, bagi kita A, B, C juga. Dia saja kata, you agree with me? Macam kan kalau cakap tak agree kan tak dulu peksa. Itu kata dulu peksa tu. Dia pun kata yes. Habis apa? Murtadlah dia kerana mengatakan agama semua sama. Ada kitab dia itu. Dulu masa mengaji dia kata kenapa dulu peksa ni? Rupanya guru kata inilah, daripada inilah. Tak payah pergi luar negara kan, kat sini pun sama kan. Kalau orang Cina kata you Muslim, saya Buddha ke, saya Kristian ke, tak kisahlah, agama ni sama kan, dia kata. Nampak? Ini kawan baik, kita ada kepentingan dengan dia. Dia bagi kita projek. Contoh, dia ni orang pengaruh,
Orang pengaruh ni, dia senyum-senyum walaupun tak faham apa dia lawak. Betul tak? Orang pengaruh tahu, kalau dia datang, dia ketawa. Ramai ikut. Apa dia ketawa? Entah dia ketawa kan. Kenapa? We want to please them. Please apa? Ambil hati. Ambil hati. Ada makna. Apa dia cakap betul je. Tapi yang takut bila dia cakap ni orang bukan Islam. Well, dia kata every religion is the same. Betul tak? Dia kata betul tak? Betul. Habis. Patutnya kita kena cakap dengan dia, no, not the same. Islam itu tersendiri. Islam ialah agama. You punya ni bukan agama, you fahaman you je, bukan agama. So you cakap apa? Agama yang salah, dia salah. Kita berani kan? Saya sebut ayat Quran, dia tak faham pun ayat Quran, betul tak? Dia cakap lah agama yang salah. Dia tengok kita muka dia merah, cakap baik. Kalau you open, you ready to discuss, I will discuss further. If not, just it, that's it, habis lah. Tak nak gaduh-gaduh dengan dia, betul tak? Sebab dia kata agama ni sama. Tak sama. Perkataan ini dikatakan ridah. Tu jaga-jaga. Sebab tak belajar tauhid, tak belajar perkara membatalkan iman. Belajar apa pun tak tahu kadang. Jika mengerjakan ia akan dia nescaya, dia kata apa? Tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penat juga. Tak apa-apa yang penat. Payang penat, berdoa penat, zikir penat, mengaji penat. Kenapa? Allah tak terima. Kenapa? Dia makan bendanya haram atau bendanya syubhat. Patutnya kita takut lah nak makan. Dulu saya sekolah teknik. Bila beberapa bulan nak SPM, saya duduk asrama. Jadi main Jumaat ikutlah budak-budak ni. Pergilah kat belakang tu, saya lupa lah bilik mana pergi. Bila balik ni, budak-budak ni kadang-kadang ambil slipper, dia baling pokok rambutan milik ada orang Cina lah kat sana, dia baling. Kadang-kadang rambutan dia rendah, dia ambil geram, dia masuk poket, dia jalan. Saya rasa yang tuan punya tu tahu, dia pun malah nak layan, biar budak-budak ambil kan. Balik Ustaz Syari, nama dia cikgu kami ni Ustaz Syari. Dia bukan warden, tapi kadang-kadang dia check budak-budak asrama. Kata mana kau dapat rambutan ni? Dia kata ambil kat pokok tu. Pokok siapa? Waktu ada budak kata pokok Cina. Tak, pokok Cina boleh kan? Pokok Melayu tak boleh kan? Benar tak dengar pahaman ni dulu? Pernah dengar tak? Masa kecil lah. Pokok Cina mangga boleh curi, pokok Melayu tak boleh, dosa. Ni tak tahulah siapa buat fatwa, saya tak tahulah. Ustaz kata tak boleh. Cina ke Melayu ke India ke apa ke, kau ambil kau punya, besok minggu depan kalau aku dapat tahu siapa bawa rambutan balik aku sebat. Dia kata gitulah. Lepas tu dia kata apa? Kau makan benda haram kau tak, Allah tak terima sembahyang kau. Saya ingat perkataan cikgu ni. Dulu kita tak mengaji, mana kita tahu tak? Cikgu ni dia mengaji lah, dia ada jaga ke diploma ke pendidikan Islam ke. Dia belajar ni, dia kata kau nanti Allah tak terima sembahyang kau jangan main ni. Lepas tu bila balik dia pos-pos check, kami tak berani ambil lagi. Ada juga yang makan salah kira. Tu salah kira tak? Makan ada ikan bakar ni ambil 2 ekor, dikira seekor. Ikan ni seekor, dia diam. Dia makan ni bukan makan diam ni. Okey, berapa? 40. Dia masuk kereta, Yahoo, seekor free. Yahoo ni kau kata. Kamu jangan macam apa? Yahoo sepanjang aku tak terima. Yahoo aku masuk neraka. Itu patutnya kata itulah. Kenapa? Satu tu tidak haram. Saya pernah kata dengan dia tu. Rumah saya ambil ikan bakar. Ikan bakar tu RM12 je. Habis tu bila nak bayar, saya cakap lah rumah saya makan ni. Habis bila suruh kita, rumah saya berapa bang? Saya kata ni, murah benar. Lepas tu orang kata bang, agaknya dia tak kira ikan bakar. Saya tak jadi start kereta. Saya pergi balik kedai, start kereta, biar rumah dalam kereta. Tanya kak, tadi saya bayar ikan bakar tak kira tak? Oh ada ambil? Ada ambil RM12. Saya kata nanti bayar tak? Saya rumah saya ingat. Kenapa? Kalau tidak, benda tu dia haram.
Ikan bakar jadi haram, benda lain jadi halal. Bila jadi haram, jadi apa? Amalan tak diterima. Orang kata rezeki, bukan rezeki bang, rezeki haram. Ada budak dulu anak nama saya kata, datang rumah saya nak jumpa, bang tadi ada rezeki lah, saya jumpa dia RM10. Itu bukan rezeki, itu rezeki haram, tak boleh ambil. Kau nampak tak tahu apa nak buat, jangan ambil, biarkan. Itu lebih selamat. Kenapa? Makan benda haram nanti Allah tak terima amal. Tak takut ke? Sama macam benda-benda lain, orang tak kisah orang tak kisah. Letak duit simpanan dalam bukan Islamic account, adalah interest. Dia belasar dengan interest sekali. Tahu tak duit tu dia haram? Kenapa? Riba. Nama je interest. Riba. Riba ni apa? Riba ni haram. Yang ambil duit tu belanja makan ke apa benda. Ada orang kata, ustaz belanja makan tak boleh, beli baju boleh kan? Pakai baju tu pun haram. Tahu tak? Kan Rasulullah dah kata kan. Ada orang cakap macam-macam ustaz kalau tak boleh beli baju anak okey kot. Dia kata haram makan. Tahu tak Rasulullah dah kata apa? Seorang yang musafir berpeluh, berdebu muka dia. Orang dulu musafir naik unta, dan dia mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob. Tahu? Rasulullah kata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa. Bagaimana Allah nak terima doa dia? Makan dia haram, pakai dia haram. Nampak? Akibat dia apa lagi? Yang kitab ni tak sebut apa? Doa tak makbul. Padahal musafir ni antara sebab doa makbul. Lepas tu Rasulullah bagi contoh orang musafir. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab. Bagaimana Allah nak makbulkan doa dia? Makan dia haram, pakai dia haram, beli motor, bayar deposit, duit rasuah. Duit kautim. Tahu kautim ni? Cina kata kautim. You kautim sama dia. Kan settle. Kautim mana apa? Ada table itulah kautim. Dapat duit, belikan bini gelang. Ni ramai orang buat. Kadang-kadang dapat rasuah bukan dari segi apa, dari segi duit. Orang tu, you pergilah jalan Bandung, saya sponsor one family. Dengan anak-anak dia dapat rasuah. Anak-anak dia makan dekat hotel tu. Tahu tak? Tahu tak anak dia juga dah kena kecil. Takut apa? Anak liar, anak jahat. Kat akhirat nanti anak kata, ni bapa aku ni makan rasuah, dia bagi aku makan duit ni. Walaupun dia memang dosa juga, sebab dia patut dia kena pilih jalan yang baik kan. Tapi dia akan boleh malas. Itu jangan makan benda haram. Benda kalau tak clear, jangan ambil. Bos, you jaga saya punya projek kan? Saya tak ada apalah, sajalah mau bagi you motor. Dulu Rasulullah, dia hantar seorang sahabat kutip zakat dekat Damsyik, Syria. Balik dibagi lah. Ni duit zakat yang kami kutip, ini duit hadiah orang bagi saya. Ada 2 tabung lah. Rasulullah kata, kalau engkau tak kutip zakat, engkau pergi sana, engkau duduk dengan bapak engkau ke, engkau tak ada jawatan kutip zakat, hadiahnya orang bagi tak? Tak. Maknanya duit ni tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bagi engkau sebab engkau tukang kira zakat. Bila dia bagi kau hadiah, engkau rasa nak kira pun mungkin cincai lah, dia dah bagi aku sikit. Bukan ada rasa hati itu. Rasulullah kata, siapa yang ambil duit ni, duit yang tak halal ni, dia akan dibelenggu di akhirat dengan harta ni, dan harta ni bertukar menjadi api neraka. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar. Dia kata apa? Angkat tangan, ya Allah, aku dah sampaikan apa sepatutnya aku sampai. Rasulullah ulang 3 kali. Sekarang banyaklah orang bagi hamper, ampau raya, kan orang bagi kan? Hantar rumah. Kalau kerja konvensional. Kalau saya cari kerja lain lah. Saya jawab tu. Kalau saya cari kerja lain. Boleh kerja bank ada riba. Boleh jawab ni juga. Kalau saya cari kerja lain. Kalau saya lah. Yang lain fikir ni lah. Macam mana nak fikir. Kalau Pak Yazid ni bagi kami belajar dulu, dia tu geram kan.
Dia kata depa kata ni, dia kata ni riba ni faedah lah. Faedah ni apa benda yuk? Dia kawan perak kan. Faedah ni benda baik. Betul tak? Dia tukar riba pada faedah. Sama lah dia kata apa? Sama dia kata apa? Bukan songkok kopiah, bukan riba, faedah. Sama lah songkok kopiah, itulah fungsi dia, betul tak? Bukan songkok kopiah, dia kata. Bukan riba, faedah. Sama lah, riba ni riba lah. Kalau Ustaz Rundin dia kata apa? Allah Ta'ala isial perang mereka yang berurusan dengan riba. Kerani dia, tukang lulus dia, apa-apa urusan, peminjam dia. Saya sedih kadang-kadang tengok bila kita ambil loan, nanti dia bagi 2 file. Pakcik, ini pinjaman Islam. Pakcik, ini pinjaman apa? Apa nama dia? Dia tak kata ini pinjaman Islam, ini pinjaman riba. Tak, dia cakap riba. Dia kata apa? Conventional. Betul? Bunyi macam standard. Wah, conventional. Betul? Kenapa mereka tak diajar kata ini pinjaman Islam, ini pinjaman riba? Pakcik, kita orang Islam, so ini pakcik yang ambil lah. Ni, patut gitulah. Tapi malangnya, pakcik sama je. Sama ke riba dengan tak riba? Sama ke? Kitab mana berkata sama? Betul? Dulu Pak Yazid kata apa? Sama ke dia kata nasi goreng nasi kucing? Pak Yazid dulu lah arwah ni. Sama? Kau makan nasi kucing je. Wah, Pak Yazid dulu marah lah buat ni. Sama ke riba dengan tak riba? Tak lama. Dia pun ambil. Lepas tu kira-kira dia kata, kalau pakcik ambil ni 25 tahun, bayar 860. Kalau pakcik ambil ni 25 tahun, bayar 760. Memang pinjaman Islam ni dia ada bayar lebih sikit. Memang mana-mana kita tahu kan. Jadi saya rekomen pakcik ambil ni. Sama je pakcik. Tak, riba dengan tak riba tak sama tau. Syurga dengan neraka tak sama. Tek kucing dengan nasi goreng tak sama, Pak Yazid kata. Pak Yazid dulu dia cukup geram bapak ni. Dan kita pun bayarlah riba setiap bulan. Rumah kita 25 tahun 30 tahun. Dia bulan buat dosa. Kenapa? Bayar riba, bayar riba, bayar riba. Mati dalam riba, mati dalam keadaan Allah benci tau. Jadi beli kereta ada interest. Allah berat lah. Orang tak kisah. Memang tak kisahlah. Hidup tak kisahlah. Mati besok kisah. Hidup memang nak buat apa pun buat lah. Betul tak? Orang tak kisah. Orang pun tak cakap apa. Ada pula kata kalau riba ni sikit tak apa, banyak tak boleh. Siapa cakap? Mana undang-undang kau pakai? Dia kata sebab darurat. Apa darurat pula? Pinjaman Islam banyak apa? Pergilah cari. Betul, usaha lah sikit. Saya tak tahulah. Pulang lah. Nak faham macam mana, tanggung lah sendiri. Dan Nabi SAW bersabda, kam min kaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahru wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa zama. Beberapa banyak daripada orang sembahyang malam tidak ada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga. Rasulullah dah sebut ramai orang sembahyang malam tak ada apa-apa bagi yang mana apa? Tak ada pahala bagi dia. Tak ada pahala, melainkan dapat mengantuk berjaga. Kenapa? Antara punca dia tak jaga makan dia. Dia belasah, dia haram. Tapi bangun malam tau, dahsyat Maksudnya kalau kita bangun malam, kita jangan kata kita selamat. Rasulullah dah sebut adanya bangun malam umat dia ni tak ada apa-apa, kosong. Itu bangun malam. Bukan senang bangun malam ni. Bukan senang. Tak ada apa-apa. Kenapa? Bantai benda haram. Tahu tak akibat dia sangat dahsyat? Kenapa tak ada apa? Tak ada pahala. Kenapa? Allah tak terima malam dia. Saya tak faham Masuk pertandingan badminton, bayar satu pasukan, bayar RM50. Daripada duit itu penganjur beli hadiah. Itu nama apa? Itu nama judi. Tahu tak? Kalau duit itu untuk sewa gelanggang, tak apa. Hadiah YB sponsor, tak apa. Tapi duit itu buat hadiah. Okey, siapa menang dapat 300, nombor 2 dapat 200. Dia kena duit itu. Ini konsep judi. Tahu judi tak?
Masuk duit, nasiblah dapat RM1 ke dapat RM8 itu judi. Ni budak-budak buat ni kat kampung. Yang paling takut yang anjur di surau. Surau pun tak tahu ni judi. Kelakar betul lah. Tu kata belajar, munakahat, muamalat belajar, muamalat judi macam mana? Ramai orang buat kat kampung-kampung, kat bandar-bandar buat ni. Lain kalau yuran tu kita kata cakap yang tenang. Kita kutip yuran ni untuk sediakan minum-minum pemain dan sewa gelanggang. Okey, settle. Hadiah, ada orang hadiah, ada orang sponsor lah untuk meriahkan. Alah, belilah piala RM8 tu, bagilah satu kan. Yang penting tu kita main sama-sama, betul tak? Kau boleh gunakan duit tu untuk hadiah. Guna untuk hadiah, dia judi. Kadang-kadang surau anjur, surau tak sedar dia menganjurkan perjudian. Tu dah kena faham ni. Rasulullah dia kata, adanya sembahyang malam tak dapat apa-apa. Itu kan ada kisah kan. Ada sahabat kata, wahai Rasulullah, ada orang perempuan ni, dia siang puasa, puasa sunat, di malam tahajud, tapi lidah dia menyakiti jiran. Rasulullah kata apa? Ahli neraka. Tahajud tau, siang puasa kan. Kita jangan ingat kita tahajud, siang kita puasa, jangan ingat kita okey tau. Rasulullah dah bagi contoh perempuan ni ahli neraka, dia menyakiti jiran dia. Rasulullah dah beritahu ni, berapa banyak ramai daripada orang yang sembahyang malam tiada ada baginya daripada sembahyangnya, melainkan dia dapat apa? Berjaga. Jaga dia dapat berjaga lah, mengantuk kan. Lepas tu dalam mengaji ni nak kena mengaji betul-betul kan. Nak faham betul-betul Jangan nanti kita silap pada amalan, Allah tak terima amalan kita Kita tak ada ilmu, kita main bantai je. Orang sembahyang malam, kita sembahyang malam. Lepas tu kita rasa, wah seronok sembahyang malam, rasa bahagia. Tengok takbiratul ihram pun salah. Allahu Akbar sembahyang malam ni. Allahu Akbar sembahyang malam. Apa salah tu? Tak sah lah, sebab mana lagi? Allahu Akbar, tak sah juga, mana lagi? Allahu Akbar, tak sah juga, mana lagi? Tapi sembahyang malam. Di sisi Allah tak ada nilai sebab tak sah. Kenapa? Langgar syarat atau rukun. Itu syarat atau rukun. Kita nak belajar syarat atau rukun apa ni? Satu rukun ada syarat, rukun ni ada syarat, rukun ni ada syarat. 13 rukun ni jumlah dia, syarat dia 102. 102 jumlah dia. Niat ada 20, takbiratul ihram 21, berdiri ada 3, Fatihah ada 10. Atau baca satu tu belajar. Kita tak tahu sekali satu rukun salah, everything is gone. Tahu? Tak lepas pun buku catatan amal. Ramai orang tak reti jaga-jaga tau. Akhir zaman ni, antara tipuan-tipuan amal ibadat, apabila amal tak sah, kenapa? Tak ada ilmu. Mengaji tak nak, buat duha rajin, baguslah buat duha. Mengaji tak nak, tahajud rajin, mengaji tak nak. Sekali cek, dah pencen, semua salah. Saya biasa jumpa orang tanya, Ustaz, niat sembahyang ni sebenarnya macam mana? Saya biasa orang jumpa, Ustaz, kalau kita angkat tangan macam ni, sah tak sembahyang? Angkat macam ni, patut macam ni lah. Kalau angkat macam ni, sah tak? Atau saya angkat macam ni, sah tak? Itu tanda apa tu? Dia tak tahu, betul tak? Dia tahu apa? Angkat tangan ni bukan rukun. Ustaz, angkat tangan tak rukun habis? Rukun sembahyang tu takbiratul ihram. Nampak? Tak faham. Apa yang rukun takbiratul ihram ni? Lafaz, faham tak? Bukan angkat tangan. Engkau angkat macam ni pun sah sembahyang, tapi tak dapatlah pahala penuh. Dia adalah syarat-syarat dia kan angkat kan. Angkat macam ni sah lah, sebab ini bukan wajib. Dia tak tahu. Oh, sunat Yang ni cucu dah 2. Nasiblah kira tu tahu sebelum mati Sama juga. Ustaz, saya lupa usalli Usalli pada maghribi. Saya kena qadha Ustaz.
Tak faham niat ni apa? Niat ni rukun apa? Qalbi, betul. Qalbi datang dari mana? Hati, bukan datang dari mulut. Kalau datang dari mulut nama apa? Qauli. Tu belajar qauli, qalbi, fi'li. Apa pun tak tahu tau. Orang yang dia kata satu sting tak ada guna. Saya cakap minta maaf, saya cakap lah. Tahu tak? Kalau kita jahil satu sting tak ada guna tau. Kawan saya kata potong buat umpan pancing je bagus. Kalau kawan saya dia kata gitu, tak ada apa-apa. Tauhid tak erti, ni tak erti, tahu tak erti, pergilah mengaji Tak bimbang ke? Beriman pada Allah dan qadar. Apa pahaman kita? Apa keyakinan kita? Tengok gagal kira orang tak faham rukun iman, orang tak yakin satu rukun iman, dia mati kafir, tahu tak? 6 ni 1 out jadi kosong. Bukan 6 turun 1 5. Tak adakah kita rasa bimbang mesti nak belajar Kalau tak percaya boleh test lah. Nanti kelas lagi sekali, Eddie bawa ke type 4, bagi yang satu. Okey, tulis apa yang awak faham tentang beriman pada Allah. Nanti tengok berapa banyak orang tulis. Apa orang tulis? Saya yakin ada yang lepas balik kita kosong, tak tahu apa nak cakap. Mana iman tak tahu, Allah tak tahu makna, Tuhan syarat dia apa, tak erti Syarat iman ni yakin apa? Jazam maksud apa syarat jazam, kenal Allah berapa syarat, semua tu boleh tulis dalam beriman pada Allah. Dan kita tak tahu apa. Kalau tak tahu apa, please, very urgent, pergi ngaji. Pergilah belajar, carilah kelas, bukalah kitab. Kat sini ada belajar tauhid tak? Apa Musain? Ada guru datang, Eddie, ada kan? Tanya ustaz tu kitab apa? Bawa lah kitab, ambil lah rihal, catik lah. Ni Allah. Tengok kalau saya kata macam ni, solat, kalau saya kata ini rukun, syarat, pembatal. Kalau saya tanya, jangan risau, saya dah jawab. Memang pun tak jawab. Ni nama apa? Apa ni? Apa? Kaifiat. Betul. Kalau mandi wajib, mandi wajib, fardu, apa? Syarat sah. Ni penyebab atau pembatal. Ni 3. Ni panggil apa? Sama lah panggil ni. Apa? Kaifiat. Syarat sah mandi wajib ada 11. Antara dia mesti mengetahui kaifiat mandi. Kaifiat apa? Cara mandi. Apa dia? Dia kena tahu fardu mandi. Fardu mandi dia apa? Kau tak jawab mandi wajib dah tahu. 3. Apa 3 tu? Anda kena tahu tak? Syarat sah dia apa? 11. Penyebab dia apa? 6. Jadi kaifiat dia berapa? Ada 20. Betul? Kalau wuduk, fardu wuduk berapa? 6. Syarat sah wuduk berapa? 12. Pembatal wuduk berapa? Kalau kita ambil kata 12. 12, 6, 30. Dia kata 10 perkara ni. Kalau tidak, wuduk tak sah. Kenapa? Tak mengetahui kaifiat. Tahu? Dan kita tengah apa-apa. Apa syarat sah mandi? Ada syarat sah. Tengok. Fardu wuduk 3 boleh terang. Apa fardu wuduk 3 ni? Apa? Niat. Fardu wuduk menggelabah. Sah ke mandi wajib ni? Banyak kita boleh tak sah. Kenapa? Dia tidak mengetahui akan kaifiat. Tu duduk belajar, buka kitab, belajar satu-satu walaupun masa yang lama. Kurang-kurangnya kita dalam belajar ni, kalau kita silap dengan rahmat Allah, dia ampunkan kita.
Ini belajar pun tidak. Tak tahu apa benda ni. Gitu, gini, gitu. Tak tahu apa. Abang ni banyak orang-orang lama sini kan. Dongar tak dulu. Apa dulu pantun ni? Apa? Timang tinggi-tinggi. Apa? Sampai cucur atap. Oh, dulu pantun ni. Dongar apa? Apa dia tak ni? Timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi. Pandai baca kitab. Maknanya dia dua-dua anak ini harapan bukan kata tak ada gigi lagi baca kitab. Engkau pandailah baca kitab. Ini kitab-kitab kita ngaji ni. Orang sekarang kan apa? Timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Dah tak ada gigi, tak reti baca kitab. Minta maaf bukan orang sini. Ada pula kena pancit tayar kereta aku ni. Tak apa, aku tumpang Kamal. Kamal bawa apa kereta? Motor. Motor tak boleh bawa anak. Aku suruh lah ni Zain ada hantar. Kau pancit tayar kereta aku. Jangan marah saya tau. Ini realiti yang kita kena rapi tau. Dah tak ada gigi, tak pandai baca kitab. Orang dulu timang tinggi-tinggi sampai cucur atap. Sekarang tumbuh timang tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca WhatsApp. Kitab bisa baca, dia baca WhatsApp. Apa saja trend terkini, artis accident, bau tumbuh rambut, tahi botak accident, dia tahu satu persatu dengan detail. Dia tahu artis ni berniaga apa, adik dia siapa, nombor IC pun tahu kadang. Tapi benda yang menyelamatkan dia, yang mengesahkan iman dia, ni aku tak berapa, aku jahil. Mengakulah jahil, pergilah belajar, betul tak? Jangan biarkan jahil. Jangan duduk dalam gelap. Keluarlah pada cahaya yang terang. Cahaya itu nama apa? Cahaya itu nama ilmu. Saya cakap benda ni selalu dengan pelajar online. Kenapa? Benda ni yang tak dipromosikan. Ilmu agama ni. Ramai orang gairah ibadah, tapi ramai orang tak ada ilmu. Ramai orang tak faham kefiat. Takut apa? Rasulullah kata, ramai orang sembahyang malam tak dapat apa-apa. Yelah, baca Fatihah pun salah. Nak jumpa Musa'in malu. Jumpalah imam ni ada Musa'in ada, pergilah duduk depan dia. Mam, tolong mam, cek Dan punya Fatihah ni. Bila last check, dah jauh 6 dia. Dah jauh 6 last check, peksa kafar. Umur baca berapa? 66, 50 tahun tak cek Fatihah. Sekali baca, Siratul Ladzina An'amta mampu kau. Baca ke? Siratul Ladzina An'amta. Baca tahiyat pun salah. At-tahiyatul. Habislah, tak salah semayang. At-tahiyah. Kenapa? Tasdid. Hendaklah kau menjaga 19 tempat tasdid. Tak semayang tak sah tu tak? Saya dengar orang baca ni banyak. Rasulullah dah kata, bukan semayang biasa saja. Rasulullah kata, bangun malam tau. Bangun malam ni bukan orang biasa tau, bangun malam. Dia dapat hanya berjaga. Mungkin sebab dia makan benda haram atau amalan dia memang salah. Rukuk tak betul, sujud tak pandai, tumak ninah tak ada. Semayang tak ada tumak ninah, nak cepat qadha, banyak nak qadha, tumak ninah tak ada. Isteri tegur, bang tak ada tumak ninah. Apa nah? Tumak ninah. Apa nah? Tak malu. Isteri pandai tumak ninah, dia suami patut dia ajar isteri dia. Dia pun tak tahu tumak ninah. Berat tau. Salman Al-Farisi dia tegur seorang lelaki semayang. Dia kata salah. Berapa lama kau semayang? Dia kata 40 tahun. Rasul dia kata kalau kau semayang macam ni, kau mati macam ni, engkau bukan mati pada jalan Rasulullah. Kenapa? Engkau 40 tahun kau semayang tak boleh pakai. Tak faham qalbi, fi'li, kauli, tak apa benda, tak reti apa bang. Nanti nak mati sakit bang. Dengar saja Nanti nak mati menderita tau. Nampak buku amal tak ada tau. Memang solat tak ada. Solat dah solat, tapi nampak solat tak ada. Rupanya solat dah betul, tapi mandi wajib salah. Bila mandi wajib salah, jadi langgar syarat sah. Bila kita buat rukun, kita buat rukun salah, kita batal. Kalau kita langgar syarat sah, solat kita jadi fasad. Fasad apa? Rosak. Wuduk salah, mandi wajib salah, ada kiblat salah, tutup aurat salah, mana salah lah. Tidak mengetahui kaifiat, itu semua buat salah semayang. Jadi nama dia fasad.
Kalau kita semayang, kita gerak-gerak, itu nama dia batal. Batal dengan puasa tak sama. Tu nak belajar pula dalam kitab apa benda tu. Jaga-jaga. Kau tak takut, tak tahu. Kena ada rasa bimbang. Dan beberapa banyak daripada yang puasa. Dia kata ramai pula yang puasa. Tiada ada baginya puasa, tak ada pahala puasa selain daripada lapar dahaga. Puasa-puasa empat juga. Sebab tu dalam perkara puasa ni, saya bulan puasa tu saya buat online hari-hari, sini sampai Khamis saya buat puasa. Adalah slide-slide saya dah buat dah. Dapatlah benda-benda penting dapat beritahu lah. Ada perkara membatalkan puasa, ada perkara membatalkan. Nak kita kata apa? Pahala puasa. Puasa dah batal, pahala puasa batal. Mengumpat, menipu, semua tu pahala puasa batal. Ini yang sebab kata ni, ada yang puasa tak dapat apa-apa. Dia dapat apa? Dia dapat lapar dahaga. Ada orang sembahyang malam tak dapat apa. Dapat apa? Dapat berjaga, dapat mengantuk berjaga je. Sebab tu jaga-jaga. Apa yang wajib belajar, belajar. Ada extension tak? Tak jumpa extension tadi. Tak ada extension. Tak apalah, ni laptop nyawa dia tinggal, oksigen dia tinggal 10% je ni. Tak apalah. Kalau dia mati, dia mati lah. Pun dah dekat pukul 10 lah. Okey. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salata amri in fi jawfihi haramun. Haram, tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seseorang yang ada dalamnya perutnya yang haram. Yang haram ni sama ada sumber dia haram atau dia makan benda ni haram lah. Ayam sembelih tak betul dia makan. Daging sembelih tak betul dia makan. Itu namanya bangkai. Atau ayam tu sembelih betul tapi guna duit tu dia haram. Haram juga. Haram sama ada sumber atau zat tu haram. Saya ada pengalaman yang saya pernah cerita kot. Dulu saya ada flat. Saya beli nasi lemak. Saya beli dengan kawan ni orang Surau lah. Saya selalu beli dengan dia. Adalah lagi 3 gerai lemak dehit lah. Sekali ada lori masuk. Lori ni driver dia orang India. Lepas tu orang kedai ni yang jaga jual lemak ni serbu kat lori tau. Ni cerita betul ni. Saya kata, bang, diorang beli apa tu? Beli ayam. Kenapa beli ayam pula? Kan bukan Islam tu. Oh, dia tak, ayam dia murah, dia kata. Saya takut dia apa tau? Yang jual ni beli ayam. Besok dia jual nasi lemak tu sama ayam yang tu dia ambil. Itu saya takut tu. Walaupun kita kata mungkin dia ambil lain, kita tahu kan. Dia kata, bang, jangan ni. Alah, orang berniaga ni kadang-kadang dia bukan kira, dia bantai. Dia kat situ. Tapi saya tak beli kan, kata. Allah, saya dengar takut lah. Dulu arwah Ustaz Azra'i kan, Bukit A, dia pergi pasar Budu. Dia kalau beli ayam, anak murid dia kata, ada anak murid teman dia bawa dia kereta, dia tengok leher ayam dulu tau. Maknanya kalau putus urat tu, yang patutnya putus tu, boleh beli. Kadang-kadang dia tegur, ni tak betul ni, tak sampai. Saya kalau pasar Budu tu, saya beli dengan nan. Ada budak tablik tu lah, kawan tablik tu, nan. Dia beli kat Kulai, pagi dia orang hantar pasar Budu. Saya beli dengan dia lah. Kenapa? Adalah keyakinan. Betul tak? Yang lain tu saya tak tahulah. Bukan kata tak halal. Saya kata saya tak tahu. Tapi dengan nan ni saya yakin dengan peribadi dia, dengan cara dia cerita, dia yakin. Saya pun kenal dia, tak mungkin dia akan buat benda yang tak baik. Dia akan tak kasi cincai. Jadi saya beli dengan dia lah. Kamu juga dengan ayam-ayam lain, saya tak pergi supermarket, saya takut. Bukan apa? Bukan saya kata haram, tapi saya takut. Saya bimbang. Kenapa? Akibat dia ni sangat takut. Satu, dikatakan neraka. Dua, dikatakan makan haram dan syubhat tiada diberi petunjuk akan ibadat. Tak ada petunjuk tau. Semayang tak khusyuk. Tiba-tiba dah 6.30 tak asar. Padahal asar tadi 4.30 dah asar, 4.20 dah asar. Tak rasa pun asar. Tak diberi petunjuk pada ibadat. Tak rasa nak baca Quran 1 juzuk sehari. Tak rasa. Benda-benda baik tak rasa.
Kenapa? Tak dipertunjukkan ibadat. Kenapa? Dalam perut tu ada benda tak baik. Apa? Benda haram atau benda syubhat. Katakanlah dia buat juga kebajikan. Dia jadi orang suka berderma, masuk dekat masjid, tidak diterima kebajikan dia. Bangun malam, tidak diterima bangun malam dia. Puasa, tidak diterima puasa dia. Oh, ini menakutkan. Dulu Nasyid kata kan, menangislah selalu. Kami dulu belajar dulu, kami ustaz tu ikut di Nasyid. Nasib kita belum tahu, walaupun kita beramal belum tentu diterima. Kita pasti ke sebenarnya dari Allah terima? Betul. Tak apa dalam perut pun tak tahu. Akidah tak betul tidak. Kalau akidah tak betul, solat semua tak pakai. Sebab tu dah kena usaha kan. Itu kita kata apa? Syurga itu disediakan kepada dua golongan manusia dalam kitab apa? Musyrik hadis jilid 1. Iaitu mereka yang berusaha mengesahkan ibadah dan mereka yang berusaha mengesahkan apa? Akidah. Usaha sahkan ibadah, usaha sahkan akidah. Ibadah betul, akidah salah, out lah. Akidah betul, sembahyang salah, out juga. Okey, apa usaha kita? Belajarlah fiqh, belajarlah tauhid, belajar tasawuf. Kat sini ada kelas. Kalau kita tak ada, pergi lari dekat Batu 14. Bawa pasangan, ajak kawan pergi. Kenapa? Aku usaha nak sahkan ibadah, aku usaha nak sahkan akidah. Kenapa? Aku nak masuk syurga, faham? Ini buat tak kisah je, tauhid tak pandai, apa tak pandai. Jangan biar bang, kak mati ni sekarang yang macam ni. Habis lah. Ramai orang dah mati. Apa khabar daripada alam barzah? Kita tak tahulah. Kita pun tak tahu apa khabar dia pada alam barzah. Sebab ngerinya alam barzah ni sampai disuruh doa kan. Wajib doa pada mayat. Allahumma fillahu warhamhu. Ini doanya wajib. Tak kira orang ni mati orang soleh ke, orang ni mati orang jahat ke, tak semayang ke, tetap letak harapan pada Allah. Ya Allah, ampunilah dia, kesian dekat dia. Kenapa? Kalau tak kena ampun, tak kena kesian dekat dalam kubur ni, jangan cakap. Tak ada filem yang boleh gambarkan. Faham? Dan kita tidak berusaha. Kita rasa okey lah, lumayan okey. Sekali cek, okey, cukup. Besok kita nak belajar apa? Di idaman penuntut. Sampai kat mana? Apa buat kita macam? Kat mana? Yang penuntut? Tahu tak? Dalam beg ada? Saya tak tahu kat mana. Akak ada awal tak? Idaman penuntut? Ada tanda tak? Atau beg dah hilang? Lama usah COVID, beg hilang. Abang Cik macam tak? Ada lipat-lipat kat mana tak ada? Rasanya bab air dah habis. Bab apa? Air dah habis kan? Buat semayang ni, sampai masuk buat solat kan? Habis besok sambung macam mana Semua tak tahu. Nanti dah sampai balik pergi tengok kitab. Saya tak nak miss tau. Saya tak nak terlepas. Nanti ada bab yang tak belajar, dah pergi depan. Itu saya tak nak tu. Kita dah tengok. Akak ada tanda tak? Kat mana? Muka berapa? Kat rumah tapi ada tanda tak? Nanti WhatsApp dekat grup. WhatsApp dekat ADMU grup lah. Suruh di grup. Takut apa? Takut tak datang pula besok. Tubuh ni tak ramai macam isyak. Betul tak? Tanda lah kat mana. Nanti saya sambung situ lah. InsyaAllah. Jangan putus asa, terus belajar. Jangan putus asa, harap rahmat dia. Jangan putus asa, sabar dengan ujian dia. Jangan putus asa untuk cari syurga. Jangan putus asa. Allah ni rahmat dia lebih besar daripada kemarahan dia, kemurkaan dia. Ustaz, saya dah 70 baru nak belajar semayang. Jangan putus asa. Kita bukan tahu umur kita berapa, betul tak? Kita 70 ni pun kita tangga. Kita umur 70. Belajar aja. Moga-moga Allah pandang kita dengan rahmat. Oh, dah tua-tua pun belajar. Allah pandang dengan belas kesian. Dia ampunkan dosa kita. Itu yang kita nak.
Tapi kalau tak ada apa-apa buat, relax aja, ni berat lah. Ni sangat bahaya kan. Okey. Cukup malam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insani lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah besok subuh, kalau kawan-kawan kat rumah pun ada online. Sila tunggu besok. Lebih kurang 6.30, 6.45 lah.